tenangnya rasa dekat sini. Rasa macam dekat kampung pula. Ada ayam, ada kambing. Mestilah kita rasa macam dekat kampung. Sebab kita sekarang berada di Kampung Stay Laman Hijau. Tenang kat sini. Best. Salam fashionista buat semua yang sedang menonton. Anda sekarang menonton rancangan yang paling best, yang paling sensasi, iaitu rancangan Juwita. Jalan untuk wanita ingin tampil anggun. Anda bersama dengan saya, hos anda Nora Danish, yang akan menemani anda hingga tamat rancangan ini. Okey? Sekarang jom kita lihat info-info menarik tentang wanita dan juga fashion kali ini. Menarik kali ini, kita akan bersama dengan ikon wanita inspirasi Puan Puteri Maizura yang mempunyai jenama koleksi tudungnya sendiri dalam segmen Madam. Seterusnya, segmen Miamor kali ini kita akan memperkatakan tentang rekaan kimono daripada pereka Linda Issa. Perkongsian menarik bersama dengan personaliti yang semakin meningkat naik dalam bidang lakonan iaitu Husna Mustafa menerusi segmen Letup. Pegang pada hati pelanggan, bukan pegang pada produk. Kalau pegang pada produk, orang tiru, orang akan sakit hati. Kalau pegang pada hati pelanggan, mereka tetap akan kembali pada kita. Itulah prinsip yang dipegang oleh Puan Puteri Maizura. Jom kita saksikan beliau dalam segmen Madam. Sebenarnya peringkat awal kita memang tak ada butik. Saya mulakan perniagaan marshmallow scarf secara part time pada tahun 2013 dan hanya jual di office dan dengan melalui kawan-kawan rapat. Lepas tu ada join booth event macam Mood Republic for example. So tahun 2015 bulan Mei barulah kita buka butik marshmallow scarf. Itu pun lepas actually secara tak sengaja juga nak buka. Sebab masa time tu Bangi Sentral masih lagi kosong, tak banyak brand yang masuk. Jadi rakan perniagaan lain macam Minas dengan Hijrah Home, diorang nak sewa satu building. So dia perlukan another vendor ataupun occupant. Jadi kat situlah terbuka butik marshmallow scarf. Ya. Okey, sebenarnya peringkat permulaan saya sebenarnya free hair. Okey. Lepas tu alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah pada tahun 2012 lepas melahirkan anak kedua. Jadi saya pun mulalah mencari-cari tudung yang sesuai untuk saya. Time tu baru lepas bersalin, about 6 bulan macam tu. Lepas tu biasalah orang lepas bersalin badannya agak berisi sikit. Jadi ketika itu masa dekat pasaran kebanyakan tudungnya kurang labuh lah. Ataupun mungkin saya tak cari enough lah. So saya rasa satu hari tu saya pakai tudung tu tapi atas dada. So saya rasa macam baik tak payah ke tudung. Saya rasa macam expose sangat. Jadi saya tak puas hatilah. Jadi saya sebab masa bulan tu, masa tempoh penghijrahan tu, kita kan banyak baju. Jadi bila banyak baju, you kena banyak tudung matching. Bulan tu saja, pada bulan pertama saya berhijrah tu, saya spend about 1,800 beli tudung je. Nak matching. Jadi saya rasa, kalau 1,800, baik saya buat tudung sendiri. Dapat free. So, itulah permulaan yang macam mana saya boleh terdetik untuk membuat tudung sendiri. Sebab saya sendiri ada masalah nak cari tudung yang labuh. Okey, masa peringkat permulaan memang kita punya modal sangat terhad, jadi saya sendiri pakai. Saya sendiri, bila kawan nampak, bila pelanggan nampak, dia rasa convince sebab saya bukan model, dia bukan model. Bila saya pakai, dia nampak saya pakai cantik, terletak, dia pun terpengaruh. Macam tu. Cabaran jadi setiap bisnes dia ada melalui fasa-fasa tertentu. Permulaan dia ideation, kemudian dia fasa growing, lepas growing dia ada fasa expansion dan seterusnya.
Jadi di setiap fasa tu dia ada cabaran-cabaran tersendiri. Tetapi pada kita yang dah 7 tahun lebih ni, kita dah fasa expansion. Jadi cabaran dia adalah pengurusan keuangan dan pengurusan sumber manusia. Okey, kalau kita tengok dekat SSM tu, fashion entrepreneur yang register 300,000 tau. Tapi mana pergi brand 300,000 ni? Ada yang setahun tutup, ada yang 3 tahun tutup, ada yang 5 tahun tutup. Jadi sebenarnya what you must think about is sustainability. Bagi saya, Puan ni dia sangat dia fleksibel. Dia ikut kalau dengan pekerja, ada masa dia akan serius, ada masa dia akan gelak-gelak. Kalau dia ada masalah seorang tu, dia akan jumpa secara personal, bukan berdepan dengan pekerja lain. Dan dia sangat konsisten dengan apa yang dibuat. So, pada pendapat saya, kita mulakan perniagaan ni dengan niat apa. So, saya selalu follow Prof. Muhaya 7am Club. So, dia cakap kita punya objektif perniagaan tu sepatutnya visi perniagaan biar tentang saham akhirat. Jadi, bila kita shift macam tu, bila perniagaan tu kita gantung kepada Allah 100%, things become beautiful. Things become in place. Orang yang datang dekat kita, kita rasa ni Allah hantar kat kita. Jadi kita tak menduga-duga tau. Kita tak bertanya-tanya, dia ni datang kerja sebab apa sebab nak curi duit kat cashier ke, faham ke? Ada je orang yang berfikir macam tu. Dia ni nak apply kerja sebab cashier sebab agaknya nak curi duit kot. Allahu Akbar. Kita pernah je setahu curi. Tapi kita hadapi dengan tenang je lah. So, itu antara rempah-rempah kehidupan, tak ada masalah pun. Diharap sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Puteri Mazura itu tadi dapat memberi semangat kepada anda semua yang mempunyai impian untuk menjadi usahawan yang berjaya seperti beliau, insya-Allah. Okey, bercakap tentang kimono. Mesti anda semua ingat kimono adalah pakaian tradisional Jepun. Betul tak? Sebenarnya ki bermaksud pakai, mono bermaksud barang. So secara dasarnya kimono bermaksud baju ataupun pakaian yang dikenakan. Kini, pemakaian kimono lebih luas mengikuti aliran fashion seluruh dunia. Rekaannya yang luas, kainnya yang ringan membuatkan kita selesa bila memakai. Dikenakan pula dengan t-shirt, dengan jeans, dengan sneakers, nampak lebih stylish dan juga bohocik. Macam ni orang ni pereka fashion pula. Tak apalah, kita bersama dengan yang lebih arif tentang rekaan kimono, iaitu pereka Cik Linda Isa dalam segmen Myanmar. Saya memilih kimono kerana sekarang ni golongan hijabis ramai yang mula berjinak-jinak dengan berfashion. So kimono ni adalah salah satu pakaian yang longgar yang sesuai untuk golongan yang berhijab.
Saya keluarkan kimono collection saya ni based on order lah, atas ada permintaan, kerana saya nak elakkan daripada kimono saya ni tergolong dalam lambakan baju-baju yang biasa kita tengok dekat luar lah. Ini adalah di antara proses untuk saya menyiapkan sesuatu rekaan, bermula daripada lakaran dan seterusnya. Selanjutnya saya akan berbincang dengan co-designer saya, Elle. Okay. Kami akan mulakan dengan lakaran. Selepas tu kita sediakan technical drawing. Dan seterusnya kita pergi kepada proses membuat prototype untuk sesuatu design. Selepas prototype, kita akan discuss lebih mendalam lagi untuk disesuaikan dengan material yang kita pilih. Selepas menyiapkan prototype tersebut, kami terus pergi ke production step untuk menyiapkan rekaan yang sebenar. Puan Linda telah senaraikan beberapa kriteria yang perlu saya meet, sepertinya workmanship dan teknik jahitan yang halus, dan kita menekankan dari sudut kualiti bahan dan alat yang digunakan untuk menjahit baju kimono rekaan Linda Isa. Okey. Untuk menjahit baju kimono, dia tak sesuka seperti avant-garde yang lain sebab rekaannya lebih loose dan permukaan yang nak jahit tu lebih luas. So bagi saya tak terlalu sukar untuk buat rekaan kimono ni. Selain fabric cotton yang digunakan, Linda Isa juga recommend untuk menggunakan fabric yang mempunyai tekstur velotester di bahagian ribbon di bahagian tengah kimono. So aku sekarang tu tidak terlalu suka sebab tekstur tu boleh menutupi segala kecelaan jahitan sebenarnya, tapi tak bermakna saya boleh mengabaikan dari segi workmanship. Bagi pendapat saya, rekaan Linda Isa lebih kepada minimalis, iaitu clean, rekaan yang lebih clean dan rekaannya lebih longgar, dan warna yang digayakan adalah warna-warna asas yang boleh sesuai dipakai oleh semua golongan wanita di luar sana. So, ini adalah di antara koleksi kimono yang saya ada. So, yang ini, desain yang ini, saya ambil potongan heavy daripada kimono, dan pinggang dia saya jerutkan di sini untuk senang disesuaikan dengan pemakai, sebab lain pemakai kadang-kadang kedudukan pinggang dia berlainan. So yang skirt dia saya sengaja buat tak kembang sebab nak sesuaikan dengan kesopanan si pemakai kimono tersebut. Sebab apa yang kita sedia tahu, wanita-wanita Jepun dan Malaysia amat terkenal dengan sopan santun dan tertib masa dia berjalan. Dan saya kenakan ribbon di tengah-tengah ni bagi menggantikan signature kimono punya tali pinggang tu. So saya tak buatkan tali pinggang di sini, saya gantikan dengan ribbon, ikatan ribbon di sini. Okey. Dan untuk yang ini lengan dia memang saya ambil daripada desain kimono asal. Okey, tapi saya tutup di bahagian ini untuk sesuaikan dengan muslimah yang nak gayakan desain kimono saya. Desain kimono ini lebih kepada konsep cardigan. So kita boleh sesuaikan dengan inner, apa-apa inner yang kita rasakan sesuai. Dan palazzo ini adalah berlainan dengan palazzo yang tadi, yang di mana saya
combinekan dua jenis material yang berlainan. Okey. Seluar yang loose dan setiap palazzo yang saya ada untuk desain kimono ini saya sediakan tali untuk cerut kita untuk sesuaikan, senang untuk digayakan, dipakai oleh pelbagai saiz tubuh. Okey, pasti anda semua tak sabar nak lihat siapakah personaliti pilihan kita untuk segmen Letup kali ini kan? Nora bagi clue. Orangnya cantik menawan dan wajahnya sering berada di butik-butik fashion dan juga jenama-jenama fashion. Dan sekarang katanya dia nak terlibat dalam bidang lakonan pula kerana dia suka berada di depan kamera. Siapa lagi kalau bukan Husna Mustafa? Jom kita bersama dengan beliau dalam segmen Letup. Tetapi sebelum Nora mengundurkan diri, Nora nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, kesilapan sepanjang kita bersiaran, okey? Semoga anda terhibur. Kejap, Nora ada pantun. Simpan buah dalam peti. Anda semua tetap di hati. Sebenarnya saya tak pernah terfikir pun saya akan jadi seorang pelakon. Okey, sebenarnya macam ni. Saya ada orang invite saya untuk buat satu video muzik Najwa Latif, video satu. Tajuk lagu dia satu. Jadi saya dah habis buat MV tu, saya tengok macam jadilah, macam best pula berlakon ni. Semacam hati saya terdetik nak cuba. And then 2 hari lepas tu saya ada join fashion show Aryani punya. Dekat situ dia punya guest semua VVIP. Salah satunya adalah Datuk Zaitun, iaitu Global Station punya ni kan. So dia approach saya kat situ. Masa saya tengah line out nak keluar. And then dia approach saya, dia cakap, awak nak berlakon tak? Saya baru fikir kan. Macam saya baru fikir macam okey, masa tak sempat saya pun tak bawa telefon sebab tengah nak line keluar kan. Masa dia kata saya tinggalkan nombor telefon kat dia. Ini 2 hari lepas tu ada PM call saya untuk datang. Dia kata casting, tapi saya datang dia bagi saya skrip. Walaupun karakter dia bukanlah heroin ke apa, tapi dia ada alternatif, ada usaha untuk mendalami, menjiwai, walaupun karakter dia sekadar macam bukanlah kata kecil sangat, cuma subplot untuk dalam drama tu, tapi kita nampaklah kesungguhan dia kat situ. Jadi saya kenal dia, saya nampak dia seorang yang macam sentiasa ada usaha. Bila dapat sesuatu pekerjaan tu dia ada usaha, walaupun kecil ke besar ke, dia nampak dia berusaha tu. Okey, ini adalah contoh OOTD yang saya suka pakai. Contoh macam ni, saya gayakan baju kosong dengan seluar kosong. Maknanya satu suit. Kalau printed pun saya suka juga. Saya suka gayakan apa orang cakap, top to bottom dia sama. Tapi saya akan naikkan seri sikit dengan tudung printed. Lagi satu, kalau OOTD lain yang saya suka gayakan warna pastel ataupun earth colour ataupun blocking colour. Macam contoh orange, warna merah macam ni, ataupun warna biru. Dan kalau ke majlis pula, contoh OOTD yang saya suka warna yang fancy. Contoh corak top saya akan jadi macam crowded lah, corak yang menonjol, tapi saya akan padankan dengan seluar polos, seluar kosong dan juga tudung kosong.
Makeup kalau untuk OOTD, kalau macam untuk hari-hari biasa, saya suka gunakan warna coklat. Maksudnya natural colour lah. Tapi kalau saya pergi event, saya akan boldkan sikit bahagian mata. Saya akan gunakan warna coklat pekat ataupun warna hitam. Tapi kalau secara harian yang bukan perlu saya pergi kerja, cukup sekadar lagi coklat tapi lagi lebih natural daripada yang saya pergi kerja. Macam itulah. Pada saya setiap wanita, setiap orang, bukannya you dikenali sebagai seorang pelakon ke model ke ataupun sesiapa saja, maknanya kerja sebagai apa pun perlu tampil cantik. Bukan sebab untuk orang lain pandang, tapi untuk keyakinan diri sendiri.